Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan semestinya ramai sudah pun mulakan perjalanan mereka mentas sepadan melalui pemasaran secara digital. Dan ada yang menjual pelbagai jenis produk, perkhidmatan dan sebagainya. Namun apakah kepentingan pemasaran secara digital ini dan keluasan capaian pasaran yang mungkin anda alami sendiri akibat daripada menggunakan kaedah ini dalam masa terdekat? Kita bersama dengan seorang perunding keusahawanan digital, Sujita Suryakumaran. Terima kasih kerana bersama kami, Sujita. Yeah, first of all, thank you. Terima kasih atas jemputan. So, saya boleh share sedikit mengenai digital marketing dan juga kepentingan digital marketing iaitu keusahawanan terhadap penonton dan juga para penonton lah. Terima kasih. Muka dimahnya kita ingin tahu tentang pemasaran secara digital ini. Apakah langkah pertama yang boleh seorang pengusaha gunakan untuk memulakan capaian melalui pemasaran digital? Okey, pertama sekali penerapan digital dalam sesebuah industri maupun perniagaan amat penting kerana ia diaplikasikan sekaligus untuk kita membantu mengiklankan produk kita terhadap pelanggan. Macam sebagai contoh, saya bekerja sebagai digital executive dan communication di sebuah pusat sains ataupun museum sains. So, fokus kami terhadap dua pihak, pelancong dan juga pelajar. Two different target audience. Macam mana nak pasarkan kalau tak ada cara yang efektif? So, we felt that digital marketing ataupun platform digital ni platform yang mampu milik oleh semua orang. Sebab dapat pendapatan dan menjana pendapatan dan juga kos dia pun rendah. Sebab fleksibilitinya. Fleksibilitinya, apa tu fleksibiliti dalam digital marketing? Okay, macam senang nak kata, cara buat konten dia senang, mudah nak apply konten, buat konten. Lepas tu cara nak sebarkan kepada pelanggan pun very easy. Macam satu klik saja boleh muat naik semua maklumat pengiklanan terhadap seperti macam pengiklanan produk dalam YouTube, Facebook, laman sosial, blog and so on lah. So easy. Kos pun rendah, masa pun tak sampai seminit, jimatkan masa. Lepas tu efektif kepada pelanggan. Selain daripada itu, kita juga meningkatkan komunikasi kita. Kita communicate dengan pelanggan easy. Sebab bila-bila masa, di mana-mana saja kita boleh menghubungi. Boleh meningkatkan keupayaan berkomunikasi kita. Sebab jika berbanding dengan cara keusahawanan konvensional, mereka menetapkan tempat dan juga masa yang tertentu. So, agak susahlah nak communicate, agak susahlah nak menghubungi. So, dalam digital platform ni, dia senang nak menghubungi dan sebenarnya senarai kepentingan keusahawanan ni banyak. Tapi yang inilah elemen-elemen yang paling penting untuk membantu perniagaan ataupun future usahawan-usahawan di luar sana lah. Yang inilah saya rumuskan. Ya, jadi agak mudah untuk berkomunikasi menggunakan kaedah digital ini kerana ia adalah dua haluan. Kalau kita melihat billboard umpamanya memasarkan satu iklan, kita tak boleh klik billboard itu. Namun kalau kita melihat iklan yang sama di skrin, kita mampu saja untuk klik iklan itu dan terus berkomunikasi dengan para iklan. Tak sampai seminit pun. Tak sampai seminit pun. Jadi walaupun begitu, sudah semakin ramai yang menggunakan kaedah ini. Jadi ada cabarannya, ada competition ataupun persaingan di antara semua pengusaha digital. Bagaimana untuk stand out ataupun menjadi lain daripada yang lain dalam dunia pemasaran digital yang semakin kompleks, semakin mencabar? Okey, first of all, kesedaran. Kesedaran tu amat penting. So, saya nak tanya satu soalan. Okey. Wow, okey. Okey. Satu soalan. Adakah kesedaran dalam para pelanggan tu dah ada terhadap digital marketing ataupun tak? Saya? Ya. Saya dalam count 3, 2, 1. Ada. Rasanya ada. Ada. Berapa peratus? Oh, wow. Itu soalan yang menarik. Itu saya tak tahu jawapan. Itu saya akan ni. Okey. Sebelum menjawab soalan berikut, saya nak jelaskan sedikit mengenai statistik keusahawanan digital 2020 dan 2021 masa pandemik. Okey. Banyak orang kata tak ada kesedaran, kena ramai orang menggunakan cara konvensional, tapi mengikut statistik keusahawanan digital 2021 tahun lepas, ia menunjukkan 84.9%
iaitu bersamaan dengan 21.9 million orang gunakan platform. Semua orang ada telefon pintar. So angka million people gunakan telefon pintar, dan juga netizen yang menggunakan platform digital menunjukkan statistik around 81%. 81% menggunakan pertalian digital untuk memasarkan produk. So sekarang Aina tanya balik. Kesedaran tu dah ada ke? Belum. Saya sudah ada kesedaran tu, cuma saya kurang pasti tentang cara yang paling efektif nak gunakan iklan Facebook ke, nak gunakan iklan di Twitter ke. Sekarang Elon Musk dah beli, mungkin harga dia tinggi sikit. Mungkin. Jadi yang mana patut kita guna? Okey, hanya 20% yang mengikut statistik tadi, hanya 20% masyarakat saja mungkin menggunakan cara konvensional. Tapi 80% sudah ada kesedaran dah. So kita tak payah nak beri kesedaran ke, hanya perlu bimbingan. Sedikit bimbingan. Lepas tu perniagaan konvensional lama kelamaan mereka pun menukarkan transformasi. Kita tak boleh nak force. So lama kelamaan mereka akan transformasikan perniagaan, sebab pemasaran digital ataupun keusahawanan digital dah wujud lama dah. Dah wujud lama dah, bukan wujud semasa pandemik ya. Sudah wujud lama dah. So hanya sedikit bimbingan dan sedikit kesedaran tu dah ada dah. Hanya sedikit kebimbingan tu mungkin semua orang boleh gunakan digital platform ni pada masa akan datang. Macam apa, digital ni menjadi, dulu dia tak berapa nak kenal pasti, orang tak kenal pasti. Selepas pandemik barulah dia menjadi sasaran dan orang ramai mengenal pasti platform tersebut dan menggunakan platform tersebut dalam pemasaran produk mereka. So that's why I kata bukan pandemik, masa pandemik semua orang dah macam kita kena gunakan cara digitalization dalam keusahawanan. Okey, bimbingan yang bagaimana yang ingin kita sampaikan kepada para pengguna di luar sana? Adakah ia bimbingan untuk pengusaha semata-mata ataupun juga untuk pengguna? Okey, dalam era transformasi ini, pandemik to endemic, perniagaan mesti menerapkan digitalisasi. Harus menerapkan, kena. Nak tak nak, kena juga. Nak tak nak, kena juga. Nak tak nak, kena juga. Okey, I explain kenapa. Sebab dalam pengoperasian mereka, agar dapat beradaptasi dengan keadaan pandemik tadi tu, yang mengubah gaya hidup dan tabiat kita sekarang. Semua orang tak boleh nak deny that we didn't change. We change as the time goes. Like pandemic to endemic, banyak benda dah change. Tapi mungkin kita tak perasan, tapi banyak benda dah change. So macam itulah kena adaptasikan digitalisasi. Dalam keusahawanan digital pun kita ada, yang ni yang paling penting. Dalam digital, keusahawanan digital ataupun digital marketing, kita ada sasaran kita, sasaran pasaran kita, ada risiko kita, kita ada cara penyelesaian kita. Lama orang tak tahu, macam cara konvensional saja mereka ada risiko semua tu. Mungkin risiko dia kurang dari cara konvensional. Cara konvensional 90% dia punya risiko, mungkin digital 80%. Macam tu. Risiko itu tetap ada walaupun kita gunakan kaedah pemasaran yang berbeza. Strategi kita mungkin berbeza, namun kita perlu faham semuanya ada risiko. Walaupun begitu, kos untuk kita menggunakan kaedah-kaedah digital ni jauh lebih rendah berbanding dengan kos pemasaran ataupun pengiklanan secara konvensional. Dan selain daripada itu, kalau kita menggunakan kaedah digital, capaian kita adalah lebih luas dan tidak terhad kerana ia adalah terbuka kepada semua pengguna skrin di luar sana yang semakin ramai. Hari demi hari ada saja yang membeli gadget baru dan setiap kali ada skrin baru di pasaran, itu adalah kaedah di mana mereka dapat menerima iklan-iklan kita. Dengan itu, saya nak tanya soalan berkaitan dengan media sosial yang mana paling sesuai untuk menggunakan kaedah pengiklanan kita. Tadi saya tekankan semua orang kena guna digital marketing platform ni. Kenapa? Sebab kaedahnya berubah dengan konvensional dengan digital. Kaedahnya sekarang kita ada kaedah e-pembelajaran, e-pembayaran, e-dagang. Itu apa?
semuanya menggunakan elektronik. Itu elektronik, pembelajaran, perdagangan, semua tu. So nak tak nak kena learn juga, kena guna juga. Kena guna semua media sosial. Ya, semua media sosial. YouTube dia punya peratusan reach kepada target audience ada yang dia punya angka. Lepas tu Facebook mereka ada peratusan mereka. So semua media sosial, blog, laman web semua kita kena guna. Sebab masa akan datang kita harus rely on e-pembelajaran, pembayaran sebab sekarang aplikasi e-pembayaran pun banyak. Compare to e-learning, e-dagang, e-pembayaran tu banyak aplikasi talian dia. So semua platform, Facebook, YouTube, Twitter, semua yang advertisement semua boleh. Jadi banyak juga yang perlu kita pelajari di mana saluran paling tepat untuk kita mendapat informasi tentang bimbingan dan tunjuk ajar untuk kita menambah ilmu tentang pemasaran digital. Okey. Sekarang platform ni platform perniagaan. So perunding perniagaan kat luar sana banyak. YouTube, as I said right now, YouTube is your best partner if you want to learn something. So basically, that's the reason why perniagaan harus diterapkan dari segi basic dulu. Bukan nak jump towards the conclusion yang buat yang besar-besar dulu, basic dulu. Cari penyelesaian macam mana nak mengurangkan kos. So digital marketing is one of the reason why berjana pendapatan banyak tapi mengurangkan kos berbanding dengan konvensional. Lepas tu nak bagi tahu yang satu lagi ni masa PKP kan. PKP Perintah Kawalan Pergerakan, ramai orang, ramai usahawan dan perniagaan lumpuh dan ekonominya tergendala. So digital marketing ni usahawan-usahawan mengambil peluang ni untuk memasarkan produk mereka melalui digital marketing dan sekarang perniagaan melalui digital marketing meningkat. Mengikut statistik lah meningkat dan juga kini kaedahnya lebih efektif berbanding dengan cara konvensional lah. So as I said, to conclude your question, YouTube is the best partner and perunding kat luar sana banyak. So carilah perunding yang self-learning is the best key. Self-learn. That's the reason. Terima kasih kita ucapkan kepada Sujita kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan kepada anda yang mungkin memerlukan tunjuk ajar sila ke YouTube untuk mendapat lebih banyak informasi tentang kaedah-kaedah pemasaran digital yang boleh anda cuba untuk meningkatkan jualan anda dari masa ke masa.